Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Arsyad Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 27 pada baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun pada menyatakan sembahyang gerhana matahari. Ini di antara ibadat solat sunat yang mana sunat kita buat secara berjemaah. Seperti mana kemarin kita dah sebut dah, solat sunat ni ada yang afdalnya kita buat secara berjemaah dan ada yang afdalnya kita buat secara munfarid. Munfarid ni maksudnya kita buat berseorangan diri. Ada pun hak solat-solat begini, ini afdalnya kita buat secara berjemaah. Maka kita pergi menuju untuk melaksanakan solat sunat ni secara berjemaah, itu merupakan satu gandaan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Faslum pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Tak kira lah sama ada gerhana matahari ke gerhana bulan ke, dia letak sekali. Maksud kata perbicaraan dia tu, kaifiat dia tu sama. Lain dengan solat istisqa. Istisqa solat minta hujan. Jadi orang panggil perbicaraan dia tu hak lain. Maka kerana tu dia letak suku. Maka diniatkan sembahyang gerhana matahari atau bulan disertakan dengan takbiratul ihram. La'la sawabnya 2 rakaat 2 rukun tu tak ada dah deh. La'la sawabnya, la'ala zahirnya, mudah-mudahan sebetulnya tak ada perkataan 2 rukun tu. Jadi dia kata maka diniatkan sembahyang gerhana matahari atau bulan, solat sunat khusuf, disertakan dengan takbiratul ihram 2 rakaat, disertakan dengan takbiratul ihram. Maksudnya seperti mana hak kita sebut dah dulu, solat ni kalau kata dia tu ada bersebab dan ada berwaktu, maka kita perlu ta'yin, kita tentukan di dalam takbiratul ihram. Kita muqaranahkan sekali di dalam takbiratul ihram.
Kalau kata solat tu fardu, kena ta'arud ke pula, kena bentai ke pula kata fardu. Tapi oleh kerana dia sunat, maka kita hanya perlu takyin ke, menentu ke jenis semaya. Sahaja aku semaya sunat, sunat tu tak sebut pun tak apa, nak sebut pun boleh. Sahaja aku semaya gerhana matahari, gerhana bulan. Gitu. Disertakan itulah maksud katanya muqaranah. Hak kita lafaz di luar ni, usolli sunat khusufil qamari ko syamsi ko, hak tu hanyalah talafuz yang berlaku khilaf. Di dalam mazhab kita, pendapatnya kata harus sunat untuk kita bertalafuz, berlafaz dengan niat tadi, supaya memudahkan kita niat tak kala kita takbiratul ihram. Tapi hak pentingnya masa takbir lah. Masa takbir tu kita niat ke. Kerana ni orang panggil solat sunat bersebab. Ya, solat sunat ni dia ada dua jenis. Ada berwaktu, solat sunat berwaktu. Dia ada jenis solat sunat bersebab. Kalau contoh solat sunat duha, solat sunat rawatib, itu dia panggil solat sunat berwaktu. Solat sunat berwaktu ni kalau kita tinggal, boleh kita qada ke. Kita tinggal ke solat tersebut, kita nak qada boleh. Berbeza solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab kita tak boleh nak qada. Maksudnya kalau dah habis dah, orang panggil masa dia, sebab apa kita semaya gerhana bulan, gerhana matahari? Kerana berlaku gerhana lah. Maka masuk waktu dia dengan berlakunya benda tersebut, peristiwa tersebut, dan habis waktunya dengan habis berlaku peristiwa tersebut. Maksud katanya setelah daripada tu kalau kita nak qada boleh ke tak? Tak boleh. Contohnya kalau kata contohlah musim kemarau, kita tak buat solat sunat istisqa. Kita nak pergi qada pada waktu musim hujan lebat. Mana boleh. Sama juga dengan solat orang panggil bersebab ni, contoh tahiyatul masjid. Naik masjid adalah baru sunat kita semaya tahiyatul masjid. Ada pun setelah daripada kita keluar dah tahiyatul masjid nak qada tak boleh. Ni kena faham masalah solat sunat ni, seperti mana hak kita sebut tadi, ada ditutup berjemaah, ada tidak ditutup berjemaah. Kemudiannya ada yang jenis bersebab, dia ada berwaktu. Kalau solat sunat yang jenis bersebab tak boleh untuk diqada. Kalau solat sunat jenis berwaktu, boleh kita nak qada ke kembali. Baik, sesat. Disertakan dengan takbiratul ihram, 2 rakaat pada tiap rakaat. Jadi kita semayanya 2 rakaat. Semaya sunat gerhana tadi 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat 2 qiyam dan 2 rukuknya. Ni hak makruf dah lah. Bila orang panggil berlaku gerhana matahari bulan ni gak, orang panggil kaifiat tu, cara dia tu kebiasaannya telah diiklan lah, ataupun dimaklumkan oleh imam-imam ke. Jadi seperti mana hak kita sebut lah, kalau kita nak buat sore-sore pun boleh, tetapi hak afdalnya solat berjemaah gini gak, kita buat secara berjemaah lah. 2 qiyam dan 2 rukuknya. Dan sunat dipanjangkan qiyamnya. Sebolehnya kita baca dengan bacaan yang panjang ketika mana kita qiyam setiap rakaat. Dan rukuknya dan sujudnya, maksud katanya atau pada kata dipanjangkan pada qiyamnya, pada rukuknya dan sujudnya. Kau boleh nak dipanjangkan. Kemudian adalah disebutkan qadamano panjang tu. Ni. Kemudian dibacakan 2 khutbah pada tiap-tiap daripada 2 gerhananya. Sunatnya Tok Khatib baca khutbah. Baca khutbah berkaitan dengan gerhana ni lah. Dan orang panggil, jadi satu kesilapannya kadang-kadang bila masyarakat kita ni hanya takjub dengan benda hak pelik berlaku, jari-jari berlaku, duk takjub. Ambil gambar, ambil video. Sedekah hak dituntut pada waktu itu ialah kita solat. Tu mungkin orang panggil benda hak perlu diubah. Dan
daripada dua gerhananya dan dinyaringkan pada gerhana bulan. Solat sunat gerhana bulan, sunatnya kita nyaring kita perkuat. Kalau kita Arab dijaharkan, dinyaring yakni dijaharkan pada gerhana bulan dan disirkan. Tu bahasa Arab lah tu sir. Tak bahasa kita gak senyap. Dan disirkan, diperlahankan pada gerhana matahari. Muka gerhana matahari pada waktu siang hari. Maka hak sunatnya disirkan, dibaca dengan perlahan. Dan adalah rukun dua khutbah dua hari raya dan dua khutbah gerhana seperti khutbah Jumaat. Sama. Khutbah hari raya, khutbah gerhana sama dengan khutbah Jumaat. Mana? Iaitu dengan syarat-syarat dia. Hak rukun dia kata rukun sama, maksud katanya kena ada poskut jugalah. Puji, selawat, Quran, wasiat dan doa. Kena ada. Lepas tu syarat-syarat dia pun samalah. Iaitu suci pakaian, suci daripada tempat hak kita duduk, tutupkan aurat. Ia sama saja pada masalah khutbah. Cuma bezanya khutbah dua hari raya, dua gerhana saat ni, dia tidaklah kata kalau tak buat tu berdosa seperti mana khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tu kalau tak buat agak tak jadi Jumaat, maka berdosa lah. Berdosa bagi satu qaryah, satu kampung tu. Berdosa habis semua sekampung tadi. Bagi orang wajib sajalah. Bagi mereka yang wajib untuk pergi Jumaat, tidak sah khutbah Jumaat, maka tidak sah Jumaat. Bila tidak sah Jumaat, maka satu kampung telah berdosa kerana tidak mendirikan Jumaat. Walaupun zahirnya telah mendirikan Jumaat. Sebab itulah nak kena ada orang alim, orang reti agama, supaya kalau ada yang tersalah boleh dibaiki. Tapi kita orang hok bahagian alim agama ni kita tak tidak orang panggil ke depan ke. Tak. Dia pun tidaklah nak memasyhurkan diri dia tu orang alim. Cuma di sana kita kena tengok-tengoklah di kampung kita mana orang-orang alim kita kena jaga. Dia pula kita usahakan bagi meramaikan di kampung kita tu orang-orang alim. Barulah ada keberkatan. Alim di sini makruflah alim dengan ilmu akhirat. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Supaya kita nak beramalkan orang yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala ni dengan beramalkan orang alim. Lagu mana nak beramalkan orang alim? Usahakan dengan majlis-majlis ilmu. Tak ada dah. Cara nak beramalkan orang alim ni, program dia ni yang paling penting, kelas tafakuh, kelas daurah, kelas ceramah-ceramah. Ikutlah. Bahsul masail kalau kita bahas berkaitan dengan masalah-masalah semasa, benda-benda itulah nak bagi nak ramaikan orang alim. Tak meramaikan tempat-tempat pengajian, tahfiz, pondok. Tu dah caranya. Dan disuruh di dalam khutbah akan mereka itu membanyakkan taubat. Sebab benda tu bukan benda hak kita kena suka dengan gerhana ni. Bukan benda hak orang panggil suka dah. Benda hak kira suka kemarau jugalah gerhana ni. Satu benda hak keadaan yang kurang molek. Maka pada waktu tu kita masa Tok Khatib baca khutbah tu, Tok Khatib kena pesan dengan berbanyakkan dengan taubat dan kembali akan mazalim. Mazalim maksud kata benda-benda hak kita ada buat zalim kat orang, Tok Khatib kena nasihat. Ada orang curi suruh kembali ke barang hak dia curi. Orang merokok begitu jugalah. Dan kalau kita ada duk mengupak kat orang, duk buat jahat kat orang, maka pergi minta maaf. Tak. Kalau perlu dikisah-kisah, perlu dihudud-hudud. Maksud katanya orang tetapi hak cara hak semolehnya ialah dimaafkanlah. Hak itulah agama suka. Jadi maksud katanya kalau ada benda-benda hak dizalimi kena pulihkan balik barang-barang. Tok Khatib kena berani dah ni. Ni nama Tok Khatib pun tak berani. Tok Khatib tak berani tu satu hal. Lama Tok Khatib pun buat juga KJL tu. KJL buat zalim kat orang. Susah. Dan berbuat kebajikan daripada sedekah. Jadi Tok Khatib tu masa dia duk khutbah tu kena nasihat.
supaya takwa kepada Allah, kembali ke barang hak dizalimi, minta maaf dan perbanyak ke dengan kebajikan iaitu sedekah. Kerana sedekah ni makruf di kita, dia menolak ke bala. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada berlaku kisah. Ketika mana seekor burung tadi dia mengadu kepada Nabi Allah Sulaiman, tiap-tiap kali dia bertelur tak dia nak menetah. Apa? Sebab ada orang mari ambil telur dia. Jadi pada waktu tu mengadu ke Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pun panggil seorang lelaki hak mana dah ambil semua telur burung ni. Nabi Sulaiman oyak burung ni main mengadu dah kat aku, mupalah ambilnya. Dia kata dah Nabi Allah, dia berjanji dah. Tapi hidup buat juga. Maka pada waktu tu burung ni mari mengadu pula ke Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pun marah gak. Dia utus ke orang panggil khadan-khadan dia lah. Ada orang bawah Nabi Sulaiman, gak orang bawah Nabi Sulaiman ni bukan kata manusia, jin, syaitan semua duduk bawah dia belaka. Kawan saya takluk dia belaka. Tak berani belaka ke Nabi Allah Sulaiman. Maka dia suruhlah dua orang khadan jin dia saat ni tu untuk orang panggil, kalau katalah lelaki ni pergi naik pula ambil peringatan demi peringatan dah diberi, kalau dia ambil juga capuk ke belah dua badan saat ni, capuk ke kepada masyrik dan maghrib, utara selatan lah kita kata. Matahari naik, matahari jatuh. Kemudian lelaki saat ni naik juga ambil, bila burung saat ni bertelur dia naik pula. Tapi belum sempat dia naik saat ni, ada orang main minta sedekah. Bila ada orang main minta sedekah, Nabi lelaki tadi pun turun, dia berilah orang panggil makanan sedikit roti kau, maka dia naik semula. Naik dalam keadaan tidak terbelah tubuh badan dia. Mari mengadulah pula burung saat ni kepada Nabi Allah Sulaiman. Maka pada waktu tu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pun panggil dua orang khadan tadi. Kenapa tak jalankan perintah? Dia kata belum sempat kami jalankan perintah saat ni, kami sendiri telah dicampur oleh para malaikat. Ke masyrik dan maghrib. Maka pada waktu tu selidik punya selidik, kerana apa? Kerana kelebihan dia bersedekah. Banyak sangat dalam kitab Durratun Nasihin berkaitan dengan sedekah ni pun banyak cerita-cerita. Cerita seingatnya cerita di zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman tu ada orang ni jahat perangai. Jahat pelajak dah perangai, hingga orang kampung pun minta dengan Nabi Allah Ta'ala ni supaya dibinasa ke orang jahat sana, sebab jahat sengati dia bala pengat kampung. Maka pada waktu tu Nabi Allah Isa seingat saya pun berdoa lah. Maka takdir Allah Ta'ala, orang lelaki saat ni pun dia pergi keluar pada kampung. Bila keluar kampung ni, Nabi Allah janji dah dia ni tak balik dah kampung, binasa dah dia. Tiba-tiba balik juga di kampung, maksudnya selamat. Pelik Nabi Allah bila dah orang main ngadu kata bapa mari pula, dia jahat ke jahat. Nak buat mana, orang ni adalah keburukan dia nyo. Maka pada waktu tu ketika mana dia pergi bermusafir keluar daripada kampung, dia bawa bekalan. Dalam bekalan dia saat ni, dalam bekas bekalan dia tu ada 2-3 keping roti. Maka tiap kali dia saat ni tu nak ambil kepingan roti, bekalan dia dalam tu dia ambil disebabkan ada orang minta sedekah. Orang minta untuk sedekah. Maka dia pun ambil untuk disedekahkan. Orang minta pula dia ambil sedekah. Maksud kata jahat dia ni pun ada sifat pemurah dia, sehingga habis bekalan dia saat ni. Maka Nabi Allah saat ni pun minta bekas dia saat ni. Maka dilihat ada seekor ular yang memang telah tersedia dah nak membinasakan lelaki saat ni, tetapi tertahan daripada nak buat, orang panggil nak membinasakan lelaki tadi. Rupa-rupanya kenapa? Kerana ditegah oleh malaikat, disebabkan dia saat ni tu mengambil kepingan roti dalam bekas dia tu untuk disedekahkan kepada orang tadi. Jadi moleklah kita zaman-zaman ni, kita kata susah pun sedekah ni tak nak disenil lene baru nak sedekah. Kalau nak senil lene baru nak sedekah gak jadi pokorung. Jadi po ndak hok makruf lah di kita.
Banyak lagi orang-orang kisah terdahulu hak mana beralasan nak senang. Tapi bila senang kan tak ada lah sifat lah ni. Jadi molek sekali lah kita tiap-tiap pagi tu kita orang panggil ambil seria 2 ya masuk dalam tabung ataupun back-in ke mana-mana tempat-tempat pengajian anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin on the way nak pergi kerja ni. Gitu. Jangan duk kira dengan kita keluar. Kira dengan kita keluar memang tak keluar lah. Maksudnya duit kita saat ni tu. Ni hari ni seria 2 ya. Nak kita kau baik 5 ya, 5 ya sehari. Tak 10 ya sehari congok dengan 30 hari 300. Jangan. Tak. Pemberian ni di antara alamat kata pemberian kita ni Allah Taala terima ialah kita melupakan tiap-tiap kebaikan kita. Kalau duk ingat balik, duk ukit balik tu lebih-lebih lagi lah alamat kata pemberian kita tu Allah Taala tak terima. Dia ada ingat benda baik, ingat benda jahat kita dak buat ni banyak mana. Tu kena ingat. Benda baik tu kita kena lupa kebaikan hak kita ada dak buat kat orang. Ingat kejahatan kita pada orang, dia ingat kebaikan orang pada kita. Hak kebaikan kita pada orang yang dia ingat. Dan berbuat kebajikan daripada sedekah. Tu umpama dah tu. Saya huraya dah tu. Ni, Tok Khatib tu dalam khutbah tu dia kena bui. Orang panggil tagrik. Tagrik tarhib nak menggemarkan masyarakat saat ni supaya banyak-banyak ke sedekah. Bukannya dah ambil video saja. Tak. Fenomena gerhana bulan tahun ini. Tak sibuk ambil video. Orang suruh semaya, suruh baca khutbah, suruh pakat beringat, suruh pakat sedekah. Dan lainnya. Jangan buat sepuluh kapi. Orang kapi ni tengok gerhana bulan matahari gapo, dia bertepuk. Suka gapo. Kita dah Islamic ni hak ajarannya. Kalau duk bertepuk masa duk tengok matahari bulan apa semua gerhana tu, tu baru orang panggil kerja bid'ah. Kerja hak tak ada tunjukan daripada jalan salafun soleh. Dan lainnya, dan luput sembahyang gerhana dengan habislah gerhana. Sebab tu kita kata solat sunat ni dia panggil solat sunat bersebab. Habis waktu dia, habis sebab dia saat ni, maka tak dituntut dah lagi kita sembahyang. Dan jatuh matahari dan naik matahari. Maksud katanya habisnya waktu gerhana bulan dan matahari ni dengan habis gerhana. Tak ada dah berlalu dah orang panggil gerhana tadi, maka habislah waktu dia. Ataupun habis juga waktu bagi gerhana matahari saat ni dengan jatuh maksud kata tenggelam matahari. Tu pun habislah waktu dia. Dan naik matahari ni maksudnya habisnya waktu bagi gerhana bulan. Kalau katalah lama sangat pun gerhana bulan tadi, tetapi bila dah naik matahari habislah waktu dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun pada menyatakan sembahyang minta hujan. Ni dia panggil solat sunat istisqa. Bukan istikharah. Istikharah tu tak tuntut pilih daripada Allah Ta'ala. Jadi solat sunat istikharah tu kalau kita ada pilihan, jadi tak semestinya kita perlu sembahyang. Kita minta dengan Allah Ta'ala pun tak apa, hak tu paling kurang. Jalan mana ni ya Allah aku nak tuju ni, jalan highway ke jalan kapur ni ya Allah, tolong mudahkan ya Allah, beri aku pilihan yang sebenar ya Allah. Minta. Maka apa yang terlintas pada hati kita, hak itulah hak terbaiknya. Tak semestinya nak kena datang dalam tidur. Ni setengah orang mimpi, kena mimpi dulu. Kata mimpi kira dak. Benda hak kita terlintas lepas pada kita minta dengan Allah Ta'ala, benda hak ada dalam hati kita nak keputusan, hak tu adalah keputusan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau hak tu dia panggil istikharah. Minta Tuhan pilih. Kita serah ke urusan kita itu kepada Allah Ta'ala. Benda itulah hak sebenarnya intipati. Orang panggil tujuan sebenar kita saat ni dituntut dengan solat ni, solat tu tujuan kita saat ni tak lepas hati dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap tingkah laku kita, biar kita ni berhadap dengan Allah Ta'ala. Ni senang lupa Tuhan, susah pun lupa Tuhan. Bila waktunya ingat ke Tuhan.
Faslun pada menyatakan sembahyang minta hujan. Bermula sunat bagi orang yang berkehendak kepada hujan, maka menyuruh imam akan manusia taubat. Jadi bila kita saat ni tu berada di musim kemarau, nak kepada hujan, maka pada waktu tu tok imam, ketua masyarakat ni suruhlah manusia tu dengan taubat. Samalah seperti mana gerhana bulan matahari pun suruh dengan taubat. Dan perbanyakkan sedekah. Tak ada lah benda hak dapat menolakkan kita daripada balanya, ialah di antaranya dengan perbanyakkan dengan sedekah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ketika mana ada diberikan bahagian dia tu dengan 100,000 dirham. Maka pada waktu tu dia sedekah pada hari yang sama, habis duit tak ada. Berapa ribu, berapa puluh ribu ni, mungkin beratus ribu, dah 100,000 dirham. Sehingga dia lupa untuk nak tinggalkan sedikit bagi diri dia. Sehingga pada waktu dia nak berbuka puasa, dia tanya kepada khodam tadi tu, khodam berkenaan dengan makanan yang nak dimakan. Maka khodam dia kata, bakpolah ummul mukminin tak ambil sedikit daripada bahagia dia. Hak dia dah semua tu, tapi dia ni sifat pemurah ada pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina ni, sehingga dihadiahkan semua duit-duit saat ni, harta dia 100,000 dirham tadi tu dalam hari yang masa tulung. Hari tulung. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan miskin. Ada waktu tak ada lah. Waktu ada yang di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Sebab itulah dikisahkan ada seorang sahabat radhiyallahu an, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan kepada Nabi orang panggil apa ni, sepenuh kurma lah. Ada cukup ambil kurma pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil emas, harta-harta hak milik Nabi dah, bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil emas sepenuh tangan bagi pada sahabat tadi. Ada ke di kalangan kita hak boleh buat begitu? Orang bagi sepenuh tangan dengan buah kurma, kita bagi sepenuh tangan dengan emas. Ada ke? Kalau ada, saya nak bagi ke dia ni buah kurma ni. Kalau ada lah, saya nak bagi ke dia buah kurma. Kalau ada di kalangan kita, ada. Itulah sifat pemurah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wang ringgit, harta kekayaan tak pernah lekat. Dan benda itulah dicontohi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada zaujahnya, daripada anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ni boleh tak tahulah qadar mana sifat pemurah ada di kita ni kau kedekut sangat pun tak tahu. Dan keluar daripada mazalim, nasihatlah tu imam kena nasihat rakyat tadi tu. Kita ni musim kemarau. Lepas tu bila musim kemarau, apa kita kena buat? Cari jalan. Mengikut saintisnya awal ni, tidak ada kumpulan wak-wak, maka kita usahakan kumpulan wak-wak. Itu yang kemudian dah. Hak utamanya apa? Kembali kepada Allah. Ni sama musim Covid kita ni. Usaha bahagia demo doktor pemerintah, ikutlah hak tu usaha demo. Tetapi usaha hak kebahagiaan ke doktor ni, biarlah hak tu memanglah kita kena ada juga, kita kata. Dengan SOP ke gapo, tak apalah. Tetapi hak utama sekali, gapo dia? Suruh pakak-pakak masyarakat kita ni pakak istighfar, minta maaf dengan Allah Taala. Suruh pakak taubat. Pemerintah kena buat ucapan pada televisyen, buat pengumuman, wahai rakyat sekalian, kita ni berada pada keadaan wabak yang kritikal. Maka tidak dibalakan seseorang saat ni, kemungkinan disebabkan dosa yang berada pada kumpulan masyarakat tersebut. Maka marilah kita sama-sama bertaubat, beristighfar, meminta ampun sebenar-benar kepada Allah Ta'ala.
Buat munajat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Lepas tu ikutlah pakak menangis belakang minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lepas tu yang kedua kena nasihat, perbanyakkanlah sedekah. Lepas tu sepatutnya pemimpin saat ni, ketua-ketua masyarakat ni kena pakak tunjuk contoh. Ni kita sedekah ni. Tapi kena jagalah takut riak pula di situ. Atas dasar nak beri contoh tak apa. Suruh dengan sedekah. Lepas tu pesan. Kalau ada mana-mana di kalangan rakyat-rakyat sekalian, yang mana ada menakutkan mana-mana kata limit, kembali ke bagai hak dizalimi. Kemudian, minta maaf kalau ada terlekat sesama kita. Minta ampun. Hatulah hak pertama sekali. Tiap-tiap musibah cuba tengok di mana-mana kita. Diajar ke kita saat itu supaya kembali kepada Allah. Nombor satu. Ada setengah kita dah buat ni. Apa nama ni? Kok kajian Kelantan kita pun ada dah suruh gapo semua tu. Kita lah pula kita pakak-pakak ni. Solat hajat apa semua. Dan berdamai akan yang berkelahi. Ni mari musibah kau nak bala. Mari musibah kau nak bala. Allah Tuhanku, buat apalah manusia ni. Kau nak bala kita. Sepatut timur musibah kita pakak-pakak suluk semeja belakang bincang lagu mana kita nak atasi masalah kita ni. Semakin ramai hok kena penyakit, semakin ramai hok mati meninggal, semakin ramai hok tak ada kerja. Itulah deh. Inilah zaman-zaman kita ni gak hok kaya ko hok kaya, hok susah ko hok susah. Buat lagu mana? Redha lah kita orang susah ni weh. Redha lah, sabar. Kita kembali urusan kita pada Allah Ta'ala adalah. Dan puasa 3 hari ni bila berlaku kemarau. Agak kita boleh kiaslah dengan keadaan kita sekarang pun masuk katanya kita pakak-pakak perbanyakkan dengan ibadat. Solat berjemaah. Kalau dah ikut SOP kita tak boleh nak ramai-ramai di masjid, paling tidak kita pakak-pakak jemaah di rumah. Gitu. Jangan tinggalkan jemaah. Lepas tu perbanyakkan lagi zikir. Perkurangkan maksiat. Kalau boleh kena hilang tu hilang. Tapi yalah orang ni nak hilang terus tu susah juga ni. Perkurangkan benda-benda hak larang. Gitulah. Ni mari bala tak sedar kata bala. Tak sedar. Apa dalil kata tak sedar? Tak kembali kepada Tuhan. Tu alamat kata tak sedar. Duk galak gitu. Duk joget juga bala pun. Joget lagi. Dan puasa 3 hari. Ni kan bila mari orang panggil nak minta hujan, maka imam sini pemerintah kita suruh rakyat tadi tu dengan puasa 3 hari hak moleknya. Ya puasa sunat 3 hari ni sunat kita buat sebelum daripada kita nak semaya ramai-ramai minta hujan. Sunat. Tetapi bila arahan daripada pemimpin, raja ko, mana-mana pembesar negara, maka pada waktu tu hak sunat saat ni pun jadi wajib. Boleh berubah jadi wajib pula sebab arahan dah. Dan puasa 3 hari kemudian keluar ia imam sini pemimpin kita lah. Raja kita, wakil rakyat kita, serta mereka itu rakyat pada hari yang keempatnya di dalam kain yang dipakai khidmatnya dengan khusyuk hati. Maka kita pakak pergi pada belakang. Hari tu kita puasa juga. Hari keempat tu kita puasa juga. Kita pakak pergi pada hari keempat. Katakanlah hari Rabu nak semaya istisqa-nya. Maka start daripada hari Ahad tu pakak puasa Senin, Selasa. Ramadan pun malah nak puasa, tak tahu dah nak puasa ni. Lepas tu kita pergi sana tu jangan duk semak-semak pakai baju raya. Lepas tu kain apa kita pakai? Kain yang dipakai khidmatnya. Khidmat ni maksudnya kain hak kita duk kerja. Kalau hak jenis kerja food panda pun ging hak tu lah. Maksud katanya hak pakaian seharian kita ni kita pakai. Ngaji dengan pakaian tu lah. Maksud katanya jangan hidup pakai hak semak-semak. Ya bukan hari raya. Hari raya ni kau boleh pakai baju hak paling baru, hak paling molek.
Solat istisqa ni kita nak minta dengan Tuhan. Ndak masuk kata buat seolah-olah kita ni pengemis lah. Dan sebenar hakikatnya memang kita ni pengemis. Sentiasa duk berhajat pada Allah Ta'ala. Itulah namanya pengemis. Cuma di atas muka dunia ni ada pengemis tak sedar kata dia pengemis. Mungkin sebab dia tu ketua pengemis ke. Dia rasa dia tu sedar dah sikit. Sepatutnya kita kena rasa kita duk mengemis dengan Allah Ta'ala ni. Dipakai ke baju khidmatnya dengan khusyuk hati. Kita dalam khusyuk hati. Orang panggil merendah ke diri kita. Nak harap pada Allah Ta'ala. Kalau tak turun hujan, penat juga. Tak turun hujan. Bertahun-tahun. Oh, Masya Allah lah. Boleh tahulah setara mana. Dan tetap anggota masuk kata hati. Tetap anggota pun bukan duduk bergalak. Inilah nak pergi semai istikot pun duk main WhatsApp ko, duk main telefon ko apa. Maksudnya tak tetap tu. Tetap ni maksud kata supaya kita semaya lah. Bergerak tak banyak, hati pun begitu tertumpu pada pekerjaan yang kita nak buat pada hari tersebut. Dan menghinakan dirinya, kena ada kehinaan kepada Allah Ta'ala. Dan sembahyang mereka itu, dan dengan niat sembahyang minta hujan, dimuqaranahkan dia sama dengan solat gerhana tadi. Dimuqaranah ini disertakan dia dengan awal takbiratul ihram. Kalau kita tak niat solat minta hujan, solat sunat istisqa, maka pada waktu tu ia tak jadilah. Ia kena takyin, kena tentukan. Solat bersebab, solat berwaktu ni kita kena tentukan dengan awal takbiratul ihram. 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Supaya hari raya. Dan waktunya yang afdal dan takbirnya. Supaya hari raya betul. Solat sunat hari raya tu. Lagu mana, waktu dia afdal, dan takbir dia banyak mana. Supaya. Dan dibacakan kemudian daripada sembahyang 2 khutbah. Dimulai dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 kali. Kalau hari raya kat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni solat istisqa ni kita ni keadaan anggap kata kita ni mengaku dengan dosa kita banyak. Maka kita beristighfar lah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni ada setengah juga pendapat ulama al hayyul qayyum ni orang panggil ismul azam, yang mana bila kita doa diterima ke doa kita. Ada juga berpendapat gitu. 9 kali pada mula-mula khutbah. Penat juga ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ni nada pun nada jadi orang panggil dalam keadaan sedih lah juga. Pada mula-mula khutbah yang pertama dia 7 kali, pada khutbah yang kedua astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan sunat khatib apabila dibacanya pada khutbah yang kedua qadar sulus. Sulus ni maksudnya sepertiga. Jadi bila ada 2 khutbah supaya khutbah biasa-biasalah. Jadi pada khutbah yang kedua tu hak orang panggil hak pelik daripada hak kebiasaan mana, iaitu yang kedua qadar sulus. Sulus ni 1/3. Ni bahagian khutbah kedua tu kita bahagilah, kalau kata 15 minit ke 10 minit ke 9 minit, kita bahagi ke 1/3. Tok khatib pada waktu tengah duk khutbah yang kedua berhadap muka ke kiblat. Jadi tok khatib asalnya duk hadap pada manusia. Maka 1/3 daripada khutbah yang kedua saat itu dia hadaplah kepada kiblat. Bersungguh-sungguh minta doa. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Nak doa apa? Hujan lah. Nak minta hujan. Kemudian palingkan selendangnya yang kanan ke kiri dan akasnya. Kalau kata kain selendang ni duduk sebelah kanan, kita tukar ke kain selendang kita ni kepada sebelah kiri. Dan akasnya, akas ni maksudnya sebaliknya. Kalau hak duduk kiri, kita tukar pergi ke kanan.
dan ke bawah dan atasnya. Maksud kata hok kain selene sebelah bawah kita tukar pergi pada ke hok atas. Contoh kita kata ni, kita tukar kain selene kita hok kanan sat ni, ubah letak ke kiri, lepas tu hok di atas kita ubah letak bawah. Gitulah lebih kurangnya ni. Gitu. Tukar tu. Tukar kanan kiri, kiri ataupun kiri ke kanan, bawah ke atas, atas ke bawah. Tapi setengah guru dia huraian lagu lain sikit. Tapi hak gini ni boleh dah. Maksud katanya kita ambil sempena dengan kita hawil, kita ubah ke keadaan kain ridak kita saat ni, dengan supaya Allah Ta'ala mengubah ke keadaan yang mana kemarau kepada hujan. Nak begitu. Dan sunat segala mereka itu yang mengikut imamnya pada yang demikian itu, yakni pada memalingkan selendang dia, kain dia, hok kanan ke kiri, atas ke bawah. Sunat pakat buat belaka. Dan sunat segala membanyakkan istighfar di dalam dua khutbah itu. Hak sunat laginya kita banyak ke istighfar. Tok khatib tadi banyak ke istighfar di dalam dua khutbah itu. Banyak-banyak ke astaghfirullahalazim. Dan membaca doa yang warid daripada hadis dan asar, asalnya pada amalan puak-puak sahabat lah, salafun soleh. Ambil situlah. Ni hak moleknya. Baik, selesai di situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ini suatu fasal dan haram atas laki-laki memakai sutera dan qaz dan memakai cincin emas, dan haram pula sutera akan hamparannya dan lainnya seperti kelambu dan tabir dan langit-langit dan sapu tangan. Sini dulu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung esok pula. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah taqabbalallahu.